Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Pada malam ini kita dapat lagi meneruskan kuliah kita. Bermula daripada malam ini, insya-Allah saya akan menyampaikan kuliah tafsir ayat-ayat kisah dalam Al-Quran. Seperti mana kita tahu bahawa antara kandungan Al-Quran adalah menceritakan kisah-kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Ada kisah para nabi, ada kisah orang-orang salih, ada kalanya Allah Ta'ala juga menceritakan kisah-kisah orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala, orang-orang yang diazab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ini amat penting untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahawa tujuan Allah Ta'ala mendatangkan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah supaya kita mengambil ibrah, supaya kita mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang telah disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Taala dalam surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah Taala, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, terdapat pengajaran kepada orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Saya insya-Allah akan menggunakan kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, yang bertajuk Al-Mustafadu min Qasasil Qur'ani lid-Da'wati wad-Du'a. Kitab ni ada sebanyak 2 jilid. Okay? Yang ni adalah jilid pertama. Beliau membahaskan dalam kitab ini berdasarkan tajuk-tajuk. Jadi kalau dalam ilmu tafsir ini disebut sebagai tafsir mawdu'i, mentafsirkan berdasarkan tajuk-tajuk, tidak mengikut satu surah, okay? Tetapi digabungkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tajuk itu dari pelbagai surah. Baik, kita terus saja masuk pada kisah yang pertama. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, kisah pertama adalah kisatu Adam alaihi salam wa iblis. Kisah Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan iblis. Dan memang ini merupakan kisah pertama juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Kisah ini sebenarnya berulang dalam beberapa surah disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada disebutkan Allah, kemudian nanti ada dalam surah Al-A'raf, kemudian ada dalam suratul Kahf, dan beberapa surah yang lainnya Allah Ta'ala mengulang kisah ini. Baik, tajuk pertama beliau sebut adalah khalqu Adam wa sujudihi wa sujudul malaikati lahu illa iblis. Tajuk pertama yang beliau sampaikan adalah tentang kisah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam dan sujudnya malaikat kepada Adam kecuali iblis. Khalaqallahu ta'ala Adam min tin. Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam alaihi salatu wassalam daripada tanah. Ini seperti mana kita baca dalam Al-Quran disebutkan Allah SWT. Thumma amara al-malaikata bis-sujudi lahu ala wajhi at-tahiyyati wa lahu at-takrim i'tirafan bi fadlihi. Selepas Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah perintahlah malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam sebagai sujud tahiyyah, penghormatan, i'tirafan bi fadli, sebagai sujud untuk mengiktiraf keutamaan Adam alaihi salatu wassalam. Apa keutamaan Adam tu? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Sampai akhir ayat. Yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam lebih mulia daripada malaikat, salah satunya adalah kerana Allah Ta'ala mengajarkan semua ilmu kepada semua nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana malaikat pun tak tahu tentang nama-nama tersebut. Sehingga kan apabila malaikat ditanya, mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ni akhlak yang luar biasa. Sepatutnya apa yang diucapkan malaikat ni juga sentiasa kita ucapkan. Malaikat tu mereka tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah taala hendak mencipta Adam, Allah bagi tahu kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Namun ketika mereka tidak mengetahui sesuatu itu, dia tak berani mengucapkan, mengatakan sesuatu itu kalau dia tak ada ilmu. Sehingga kan dia berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Huruf la pada ayat tersebut itu dalam bahasa Arab disebut dengan la nafiyatul lil jins. Huruf la yang menafikan semua jenis. Jadi tidak ada satu jenis ilmu pun illa ma'allamtana, baru datang istithna, kecuali ilmu yang engkau ajarkan pada kami. Kita juga hakikatnya macam tu. Jangan oleh kerana gelar akademik kita tinggi, lalu seolah-olah kita boleh nak jawab semua. Tidak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak diberi Allah ilmu kecuali sedikit saja. Cetek sungguh ilmu kita ni. Suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berkhutbah, lalu bertanyalah seorang Bani Israel kepada Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Musa dengan confident jawab, saya yang paling alim. Selepas itu langsung Allah Ta'ala tegur Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Musa, bukan kau yang paling alim. Ada lagi seorang hambaku yang tinggal di Majma'al Bahrain. Ada lagi seorang hambaku yang tinggal di pertemuan dua laut. Dia lebih alim daripada engkau, pergilah belajar dekat dia. Itulah yang kita sebut dengan Khidir. Seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam suratul Kahf. Maka Nabi Musa pun pergi untuk belajar kepada Khidir, walaupun pada akhirnya sebenarnya gagal oleh kerana tidak sabar dengan tingkah laku sikap Khidir tersebut. Okay? Baik, kita teruskan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ni. Walam yakun dhalika as-sujud ala wajhi al-ibadati lahu. Sujud yang Allah Ta'ala perintah malaikat ni pada Adam itu bukan sujud ibadah, tetapi dia sujud untuk penghormatan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat pergi ke negeri Syam. Ketika itu Syam belum lagi negeri Muslim, masih lagi di bawah kekuasaan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Apabila sahabat itu sampai ke sana, dia menyaksikan bahawa orang-orang Nasrani ini sujud kepada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka, sujud ke situ. So apabila sahabat ni balik menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun hendak sujud kepada baginda. Lalu Nabi tanya, "Mahada, apa ni? Kenapa tiba-tiba engkau nak sujud dengan aku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya baru balik daripada Syam. Di sana saya menyaksikan orang-orang ahlul kitab sujud kepada padri-padri mereka, dan saya fikir engkau lebih layak disujudi daripada padri mereka." Lalu saat itu kata baginda SAW, "Lau kuntu amiran, andai kata aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pastilah aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya." Tapi istri pun tak perlu sujud pada suami. Kenapa? Kita tidak boleh sujud manusia kepada manusia yang lain. Walaupun ala sabilit takrim, walaupun dengan tujuan memuliakan dia, kita sudah tak boleh. Zaman dulu sebelum Nabi, untuk memuliakan seseorang masih boleh lagi sujud. Tetapi selepas Nabi, tak boleh lagi sujud sampai sekarang. Maka kita nak menghormat kepada orang, tak perlu sujud. Dan kita pun kalau nak memaafkan orang, jangan suruh dia sujud. Ada kadang orang-orang ni melampau sangat. Saya tak nak maafkan awak sehingga kan awak cium tapak kaki saya ni. Oh, itu melampau sungguh. Kan? Jadi tidak boleh. Fasajada al-malaikatu li Adam illa iblisa aba wastakbar.
Maka apabila Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam, maka semua pun sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbar, dan dia sombong. Imtana'a minas sujudi takabburan wa inadan. Dia tak mau sujud kerana takabur dan membantah. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Sad ayat 71 hingga 74. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذ قال ربك للملائكة, Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni khaliqum basyaran, saya nak mencipta seorang manusia. Kalau dalam surah Al-Baqarah dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ayat ini dikatakan basyaran. Khalifah itu fungsi kepada Adam. Maka inilah ayat dalil bahawa Adam adalah manusia pertama. Dan ayat ini sekaligus dalil bahawa kita bukan dicipta daripada monyet atau dari kera. Ada teori Darwin kan yang mengatakan bahawa manusia ini berasal daripada kera. Islam tidak. Kita bukan berasal daripada kera tetapi dicipta daripada tanah. Dalilnya firman Allah Ta'ala ni. Faida sawaituhu, apabila Allah sudah sempurnakan penciptaan Adam daripada tanah itu dibentuk, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, Allah pun tiupkan ruh Allah Ta'ala kepada dia. Faqa'u lahu sajidin fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un, maka semua malaikat pun sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara, dia takbur, wa kana minal kafirin, dan itu menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa iblis ini enggan sujud kepada Adam, sekali sujud. Dan itu telah menyebabkan dia dilaknat Allah Taala, kekal masuk ke dalam api neraka. Sekarang ni ada orang yang mengaku Islam tapi dalam sehari tak tahu berapa kali dia enggan sujud kepada Allah. Kita dalam sehari berapa kali kita sujud? 1 rakaat 2 kali sujud. Setiap hari berapa rakaat? 17 kali 2. Kalau ada orang tak sujud, tak sembahyang, meninggalkan sembahyang selama 1 hari, dia lebih teruk daripada iblis. Iblis ni sekali saja tak sujud. Wa kana minal kafirin, itu telah menyebabkan dia termasuk golongan kafir. Okey, daripada bangsa mana iblis ni? Iblis kana minal jin. Iblis ni daripada bangsa jin. Okay? Dia daripada bangsa jin. Wa iblisu kana minal jin. Iblis adalah daripada bangsa jin, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Kahf ayat 50, kata Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, dia termasuk daripada bangsa jin, fafasaqa an amri rabbih, yang fasik terhadap perintah Tuhan dia. Apa maksud fasik? Fasik bermakna al-khuruj minat ta'ah, tidak mahu taat kepada perintah Tuhan dia, maka dia masuk kategori fasik. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, kalau kita analisis ayat yang tadi. Kalau kita lihat Quran, Allah itu memerintahkan malaikat untuk sujud. Dan tak pernah Allah Ta'ala sebut perintah iblis untuk sujud. Kalau kita lihat secara tekstual. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Yang diperintahkan sujud itu adalah malaikat. Lalu kenapa apabila Allah Ta'ala datangkan istisna, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis? Padahal kalau kita lihat secara tekstual, tidak ada Allah Ta'ala perintahkan, hai iblis, sujudlah kepada Adam.
Kenapa begitu? Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kana iblisu ma'al malaikati bi suratihi. Dulu iblis itu bentuk rupa dia itu macam malaikat. Walaysa minhum bimadatihi wa aslih, walaupun hakikatnya tidak sama. Tetapi tampilan luaran dia, zahir dia itu, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sama macam malaikat. Walaupun madah dia, asal dia tidak sama. Karena asluhu min nar, iblis dia asal dia daripada api, manakala malaikat dicipta daripada nur. Nar dengan nur ini sebenarnya dekat-dekat. Nar, nur. Nar itu api, nur itu biasanya hasil daripada api. Cahaya. Cahaya itu biasanya datang daripada api. Kita ni ada cahaya sebab ada api. Nar dan nur. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, dulu iblis ni tampilan luaran dia ni macam malaikat. Sebab itulah dia termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab imtina'i iblis anis sujud. Kenapa iblis tak mahu sujud? Ini cerita ni kita sudah sangat biasa dengar. Tapi tidak salah untuk kita dengar lagi. Salah satu kesombongan manusia saat menuntut ilmu, itu saya dah pernah dengar tu. Imam Syafi'i itu punya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini maksud Ar-Risalah itu sendiri maksudnya adalah surat. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Imam Syafi'i lahir saat wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i ini hadir untuk meneruskan dakwah Imam Abu Hanifah. Kitab yang dikarang, salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah. Ar-Risalah ni maksudnya adalah surat. Sebab pernah ditanya Imam Syafi'i rahimahullah tentang suatu perkara, kemudian dia tuliskan untuk balasan jawapan itu jadi satu kitab. Jadi Imam Syafi'i menulis surat jadi satu kitab. Dijadikan kitab. Alhamdulillah saya direzekikan dahulu pernah belajar kitab Ar-Risalah. Dan itulah kitab pertama yang berbicara tentang usulul fiqh. Orang dia sebelum mengkaji fiqh, dia kena belajar usulul fiqh dulu, barulah nanti mantap, dia boleh faham betul. Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang menarik? Kalau kita membaca kitab Ar-Risalah, di situ ada banyak persaksian daripada ulama-ulama. Antaranya Imam Al-Muzani. Tahu berapa kali dia baca kitab Ar-Risalah? Dia kata dia telah mengkhatamkan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Dan dia berkata, setiap sekali khatam aku dapatkan sesuatu yang baru yang aku tak dapat sebelumnya. Aku khatamkan lagi, aku dapat perkara yang baru yang sebelumnya aku tak dapat. Jadi saat kita menuntut ilmu, mungkin kita sudah pernah dengar, pernah terbaca. Jangan cepat berkata dalam hati, itu saya dah pernah dengar tu, saya dah pernah baca. Biasanya sentiasa ada hal baru yang kadang kita dapat, yang sebelumnya kita tak dapat, yang sebelumnya mungkin kita tak faham, akhirnya kita akan jadi faham. Okay. Sebab umtina iblis anis sujud. Apa sebab iblis tak mahu sujud? Wa kana sabab umtina'i iblis anis sujud li Adam za'amahu annahu khairum min Adam. Sebab punca iblis tak mahu sujud pada Adam kerana dia mendakwa bahawa dia lebih baik daripada Adam. Ini bahagian kesombongan. Tadi kata Allah, aba wastakbar, dia enggan dan takbur. Bahagian ciri-ciri takbur ni adalah orang merasa diri dia lebih hebat, lebih pandai, lebih bagus, lebih mulia, lebih ni, lebih itu. Itu semua bahagian daripada kesombongan. Qala Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Ta'ala kata kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menyebabkan engkau iblis tak mahu sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Iblis pun jawab,
ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini kata-kata yang mesti kita jauhkan daripada kita. Jauhkan setiap perkataan yang melebihkan diri kita dan merendahkan orang lain. Walaupun memang pada hakikatnya manusia ini dilebihkan Allah sebahagian ke atas sebahagian yang lain. Ada manusia dilebihkan Allah dia dari sisi harta daripada orang lain. Ada kadang-kadang manusia dilebihkan Allah dia ilmu dari sisi ilmu daripada orang lain. Ada kadang-kadang orang dilebihkan Allah dari sisi ketaatan berbanding orang lain. Ada kadang-kadang dilebihkan Allah dia daripada sisi pangkat kedudukan berbanding orang lain. Memang tidak sama. Tetapi satu hal yang kita kena tahu, sekiranya Allah Ta'ala melebihkan sesuatu terhadap diri kita yang mungkin Allah tidak beri kepada orang lain, atau lebih banyak kita dapat daripada orang lain, jangan pernah kita mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih kaya daripada dia, saya lebih kuat daripada dia, saya lebih berpengaruh daripada dia, saya lebih terkenal daripada dia, saya lebih pandai daripada dia. Ini semua kata-kata turunan iblis, laknatullahi alaih. Okay. Apa yang dia jadikan alasan kenapa dia lebih mulia, lebih baik daripada Adam? Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini alasan dia. Alasan iblis merasa dia lebih utama, lebih baik daripada Adam, kerana dia kata engkau Allah cipta aku daripada api, sedangkan Adam engkau cipta daripada tanah ni. Iblis ni ingat api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal dakwaan dia ini pun salah. Ini kita bercakap ni iblis dengar ni. Iblis dengar. Sebab iblis belum mati lagi. Dia dengar ni, mungkin marah dia. Sabarlah kamu dulu iblis. Dia kata dia lebih mulia sebab dia dicipta daripada api, manakala Adam dicipta daripada tanah. Jadi anggapan iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal tanah itu sebenarnya lebih mulia daripada api. Kenapa kita kata tanah itu lebih mulia daripada api? Dari tanahlah tumbuh tanaman. Dari tanaman itulah kita makan. Dari tanaman itulah ada oksigen. Dari tanaman itulah haiwan ternak semua ada. Dari situlah tumbuh semua untuk kehidupan kita. Dari tanah itu jugalah keluar air yang kita minum. Kan? Api silap-silap guna dia bakar kita. Maka tanah itu sebenarnya lebih mulia daripada api. Tapi menurut iblis dia lebih mulia. So ini salah. Apa satu pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada sini? Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Dari kata-kata iblis ni tadi, pengajaran penting yang kita ambil adalah kemuliaan itu tidak dilihat daripada asal kita. Jangan kita merasa lebih mulia sebab asal kita sini, bangsa kita sini, warna kulit kita macam ni, bahasa kita begini. Itu sama sekali tidak menyebabkan seseorang mulia. Dalilnya mana? Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kami cipta ada lelaki ada perempuan, kata Allah. Maka lelaki tidak lebih mulia berbanding perempuan. Okay? Lelaki tidak lebih mulia berbanding perempuan. Begitu juga perempuan tidak lebih mulia daripada lelaki. Di sisi Allah sama kedudukan. Walaupun dalam hukum hakam syariat ada perbezaan. Contohnya mana? Dalam keluarga siapa yang pemimpin? Suami. Tetapi itu tidak menunjukkan bahawa dia lebih mulia di sisi Allah berbanding isteri dia. Andai kata suami itu secara mutlak lebih mulia di sisi Allah berbanding isteri dia, maka Fir'aun itu lebih mulia daripada Asiyah isteri dia. Sedangkan Asiyah itu seorang wanita suci yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa qabail, ada kabilah-kabilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, macam-macam.
Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah Ta'ala mukhtalifan alwanu, warna kulit berbeza, ada yang putih, ada yang setengah putih, ada yang hitam, ada yang setengah hitam, macam-macam. Ada yang mancung, ada yang sepet, ada yang macam-macam lah. Itu semua lita'arafu, supaya kamu saling ta'aruf, saling kenal mengenali. Cuba kita bayangkan, kalau Allah tak cipta yang kulit hitam, takkan kenal kita orang kulit hitam. Kalau Allah tak cipta orang kulit putih, takkan kenal kita kulit putih. Kalau Allah tak cipta orang berambut keriting, tak akan kenal kita bagaimana bentuk manusia rambut keriting. Jadi lita'arufu, tak lebih daripada itu, tidak lebih dari itu. Lita'arufu saja, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun konsep kemuliaan itu bergantung kepada ketakwaan. Lelaki yang bertakwa kepada Allah, dia akan mulia. Wanita yang bertakwa kepada Allah, dia akan mulia. Sebab itulah Rasulullah SAW ketika di Makkah dahulu, ketika di Madinah dahulu khususnya, sahabat-sahabat Nabi itu bukan orang Arab saja. Bahkan sampai Nabi mengucapkan orang Arab tidak lebih mulia berbanding orang Ajam. Maka ada sahabat Nabi itu yang non-Arab. Contohnya seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Parsi, bukan daripada bangsa Arab. Ada sahabat Nabi SAW lagi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orang Afrika, orang Habasyah, Ethiopia sekarang. Kulit hitam. Tetapi mulia di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Pertanda kemuliaan seseorang bukan nasab, bukan bangsa, bukan asal muasal, tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian turida iblisu minal jannah. Apabila iblis ini telah menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala, tidak mahu taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, akhirnya dia pun dicampakkanlah daripada syurga. So kalau begitu dulu iblis ini sudah pernah di syurga. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 13, kata Allah Ta'ala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Fahbit minha, kata Allah, turunlah daripada syurga itu. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak layak kamu tinggal di situ dalam keadaan takbur, menyombongkan diri. Fakhruj innaka minas sagirin, keluarlah kamu daripada surga itu, sesungguhnya engkau termasuk daripada golongan orang-orang yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang iblis diusir daripada syurga, yang mana punca dia Allah Ta'ala sebut adalah takbur. Kata Allah pada ayat ini, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak layak bagi kamu, tidak ada hak bagi kamu tinggal di dalam syurga itu sedangkan engkau dalam keadaan menyombongkan diri di situ. Sebab itulah ada satu pengajaran penting yang mesti kita ambil daripada kisah ini. Kalau kita nak masuk ke dalam syurga, satu hal yang mesti kita jauhi adalah sifat takbur. Maka orang-orang yang suka takbur, menyombongkan diri, merasa besar diri, orang lain rendah, orang lain hina, orang lain tak sehebat dia, itu menjadi penghalang dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga seseorang yang ada dalam hati dia terdapat kesombongan walaupun sekadar seberat zarrah saja. Walau sekecil itu pun kesombongan itu dalam hati, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Apa yang menyebabkan manusia ini sombong? Kata ulama-ulama kita, ada 4 hal biasanya yang menyebabkan manusia sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, saat harta bertambah. Maka ketika harta seseorang bertambah, itu amat berpotensi menyebabkan dia sombong. Tetapi tidak bermakna setiap orang yang punya banyak harta sombong. Okay? Kaedah dia tidak begitu. Tapi saat harta seseorang bertambah,
itu sangat berpotensi dia sombong. Qarun itu dahulu miskin. Qarun itu dahulu miskin. Tapi setelah Allah Ta'ala berikan kepada dia kekayaan, dia pun mulailah menyombongkan diri. Saat ditanya, wahai Qarun, daripada mana engkau dapatkan kekayaan ini? Dia pun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapat harta kekayaan ini sebab ilmuku, dia kata. Hari ini juga ada orang macam tu. Saat dia sudah berjaya, apa dia kata? Ini sebab kerja kerasku. Kerja kerasku. Bukan. Kita dapat rezeki, ada harta, bukan kerana kerja keras kita. Memanglah itu bahagian daripada satu sebab, satu wasilah. Namun pada hakikatnya seseorang dikurniakan Allah Ta'ala harta bukan kerana kerja keras dia. Ada juga orang yang kerja keras, siang dan malam, tak juga banyak harta dia. So, siapa yang memberi rezeki? Allah yang Maha Razzaq. Sebab itulah ketika mana Allah kurniakan harta kepada kita, supaya jangan sombong, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Walaula iz dakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Saat nampak harta, tengok rumah dia lebih bagus daripada rumah orang, itu berpotensi buat dia sombong. Oh, rumahmu lah paling cantik dekat sini. Maka saat itu datang, baca Masya Allah la quwwata illa billah. Tengah di jalan raya, dia tengok kereta dia paling bagus, kereta orang lain tak bagus. Mulailah nak sombong. Baca Masya Allah la quwwata illa billah. Apa maksud dia? Masya Allah, semua ini adalah kehendak Allah. Kita dapat harta kerana kehendak Allah. Ada kedudukan kerana kehendak Allah. Semua kerana kehendak Allah. La quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan melainkan kekuatan yang Allah pinjam. Jangankan kekuatan untuk mengumpulkan harta, kekuatan kita untuk berdiri sahaja pun adalah kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Sebab itulah ketika Allah sudah mencabut kekuatan itu, orang berdiri pun tak mampu lagi. Dah hilang kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, yang biasa menyebabkan orang sombong adalah ziyadatul mansib, saat kedudukan bertambah. Dulu orang biasa, sekarang ni jadi luar biasa. Dulu dia datang, orang tak pandang pun. Sekali datang sekarang ni, karpet merah mesti dibuka untuk dia. Itu biasa mulai sombong. Dulu tangan ni jatuh terus ke bawah, sekarang kalau berjalan pun dah mulai angkat ke pinggang. Hati-hati. Tidak salah dapat pangkat, dapat kedudukan, tidak salah. Islam tidak menghalangi itu, boleh. Yang tak boleh itu jangan sombong. Jadi saat bertambah kedudukan jangan sombong. Bertambah gaji jangan sombong. Bertambah kedudukan jangan sombong. Yang ketiga, kata ulama, yang juga biasa buat orang sombong adalah ziyadatul ilm. Saat ilmu bertambah. Dulu dia pun tak pandai ngaji, lalu dia pun pergilah kelas mengaji Quran. Mulailah pandai sikit-sikit. Geng lama dia ni belum lagi pergi belajar, dia pun dah mulailah sombong depan mereka. Jangan sombong. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, dalam satu saat saja boleh hilang semua apa yang ada dalam kepala kita. Allah Ta'ala yang kuasa. Yang keempat, yang biasa menyebabkan seseorang sombong, kata ulama, adalah ziyadatut ta'ah. Ini banyak menipu orang. Saat ketaatan bertambah, rajin datang ke surau, rajin sembahyang berjamaah, rajin mendengar kuliah, rajin baca Quran, rajin berzikir, tetapi overconfident dia. Dia kata, aku ni ahli syurga. Tu semua yang belum datang ke surau tu ahli neraka tu dia. Bila dia tengok orang tak datang ke surau, kesian ahli neraka ni. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Jadi kita datang ke surau, orang lain belum datang, alhamdulillah, Allah rezekikan, mudahkan kepada kita untuk datang ke surau. Mereka yang belum datang, doakan mudah-mudahan Allah bagi hidayah supaya mereka juga datang bersama-sama dengan kita. Atau kalau sanggup, pergi terus ajak mereka supaya datang bersama-sama. Masya Allah. Jadi itu kelebihan jamaah tabligh.
Luar biasa. Sanggup pergi ke rumah-rumah mengajak orang untuk salat. Kalau ustaz-ustaz ni, kalau saya hanya berceramah di surau di masjid, itu semua orang soleh yang sudah datang. Jemaah tabligh dia boleh pergi ke rumah-rumah, ketuk pintu, yang tak datang ke surau akhirnya jadi datang. Masya Allah, itu luar biasa. Moga-moga Allah Ta'ala beri pahala yang banyak pada mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, fakhruj, keluarlah kamu hai iblis, innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau termasuk daripada golongan sagirin. Sagirin secara bahasa maksudnya orang-orang yang kecil. Tetapi dekat sini maksudnya minaz zalalin, termasuk daripada golongan yang hina. So dari sini kita belajar, ternyata takbur itu menyebabkan seseorang hina. Takbur itu berasal dari kata takabbara. Takabbara ya takabbaru takabburan. Wazan dia tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Kalau dalam ilmu sharaf namanya wazan tafa'ul. Sama akar kata dia dengan kabir. Kabir besar. Takabbara memandang besar. Dia pandang besar diri dia. Pandang hebat diri dia. Tetapi dalam hakikatnya, dalam penilaian Allah, orang saat dia memandang diri dia besar, memandang diri dia hebat, memandang diri dia kuat, memandang diri dia berkuasa, pada saat itulah Allah Ta'ala pandang dia hina. Maka kata Nabi SAW, man tawadu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa-siapa yang tawadu', tawadu' sama akar kata dia dengan wadu'a. Kalau wadu'a ni diletakkan sini namanya wadu'a. Siapa-siapa yang tawadu', rendah hati atau rendah diri? Mana yang betul? Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati, bukan rendah diri. Siapa-siapa yang tawadu', rendah hati, rafa'ahu Allah, Allah akan tinggikan dia. Tetapi siapa-siapa yang takbur, wada'ahu Allah, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Maka tidak pernah sifat takbur itu berakhir dengan kemuliaan. Sentiasa akan berakhir dengan kehinaan. Manusia yang paling sombong Fir'aun. Bagaimana tahap kesombongan Fir'aun? Bukan sekadar memandang orang lain rendah. Bukan sekadar membantai orang-orang Bani Israel. Tetapi sampai ke tahap mengaku sebagai Tuhan. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah Ta'ala kepada Musa, wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun berdakwah, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka terus Nabi Musa alaihissalam pun pergi. Maka Allah Ta'ala sebutkan pada ayat berikutnya, sampai Fir'aun itu berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menghinakan dia. Hina sehina-hinanya sampai hari kiamat. Sebab hina sungguh Fir'aun ni, sampai hari ini tak ada orang lahir anak dia bagi nama anak dia Fir'aun. Ada jumpa? Ya bani sammaituka bi Fir'aun bin fulan. Tak pernah. Kenapa? Hina. Sebab hina. Sampai hari kiamat akan dihinakan Allah Ta'ala. Kenapa? Puncanya apa? Takbur. Inilah perangai iblis. So siapa-siapa orang-orang yang takbur sebenarnya dia telah mewarisi sifat daripada iblis. Baik, seterusnya, apabila Allah Ta'ala sudah usir iblis ini daripada syurga, keluarlah daripada syurga. Apa yang seterusnya yang dilakukan iblis? Allah cerita dalam Quran, talaba iblisu imhalahu ila yaumil ba'ats. Dia pun meminta kepada Allah supaya ditangguhkan usia dia sampai hari kiamat. Sebab itu iblis itu belum mati. Dia meminta kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan usia dia sampai hari kiamat. Walamma sadara amrullahi li iblisa bit-tard wal ikhraj min al-jannati wa mimma kana alayhi min al-manzilati al-'aliyah talaba al-la'in min rabbih ayumahilahu wa yabqiya hayyan ila yaumil ba'ats. Selepas Allah Ta'ala usir dia daripada syurga, keluarkan daripada syurga, daripada kedudukan yang tinggi, maka dia pun, iblis la'natullahi alaihi ni, meminta kepada Allah ayyumahilahu, supaya Allah tangguhkan, dikekalkan dia hidup sampai hari kiamat. Singkat sikit, dia berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah
Al-A'raf ayat 14 dan 15, dia doa kepada Allah, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Lalu Allah Taala perkenankan, qala fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan usia dia sampai hari kiamat. Maka iblis itu belum mati lagi. Apa yang dia kerjakan sepanjang hayat dia ini, nanti insya-Allah kita akan bicarakan pada kuliah akan datang. Yang baik dari Allah, yang kurang daripada saya, moga-moga manfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.